Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami sentiasa redha dengan takdirmu. Jadikanlah kami sentiasa sabar menerima ujian darimu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur semua nikmat-nikmat yang kau kurniakan. Yang kita raikan rakan-rakan kita dari Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Seterusnya yang kita raikan juga seluruh para pelayar kita. Ya, tak kiralah sama yang menonton di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand. Yang dari utara kita doakan sejahtera, yang dari timur kita doakan terus makmur, yang dari barat kita doakan dapat berkat, yang dari selatan didoakan dapat keampunan. Sekali lagi alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah Kembara Korban 2021 anjuran Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Seperti yang kita maklum, Yayasan Budi Ehsan Malaysia menawarkan kepada tuan-tuan puan-puan untuk kita sama-sama dalam program Kembara Korban program Kembara Korban 1001 asnaf, yang mana menerusi program ini insya-Allah kita akan mengagihkan daging-daging korban ini bukan sekadar di dalam negara, bahkan di luar negara. Jadi kepada yang masih lagi belum memulakan urusan untuk melakukan ibadah korban, kita mengajak bersama-sama untuk bergabung bersama kami, kerana pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini dari segi pengalaman penganjuran ibadah korban ini begitu luas sekali. Kalau kita lihat daripada segi sejarahnya, mereka pernah melaksanakan ibadah korban bukan sekadar di dalam negara, bahkan di luar negara, dan penyertaan daripada peserta-peserta sebelum ini pun begitu baik sekali. Jadi mari kita bersama-sama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Apatah lagi kelebihan mereka yang kita boleh nampak adalah dari segi kecakapan pengurusan ibadah korban, yang mana baru-baru ini mereka telah pun memperolehi sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran korban. Maka dengan mempunyai sijil ISO, sudah pastilah sistem pengurusan ibadah korban mereka begitu teratur, profesional, dan insya-Allah kita tidak perlu risau dengan ketelusan dan juga cara mereka melaksanakan aktiviti korban ini, kerana semuanya didokumentasikan. Jadi mari bergabung bersama kami, Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Baik saudara, pada kesempatan malam ni kita akan bicarakan satu tajuk bersesuaian dengan hari yang kita sedang berada padanya, iaitu tajuk Zulhijjah datang lagi. Tanpa kita sedar, kita sudah pun pada malam ini memasuki bulan Zulhijjah, dan Zulhijjah ini bukan calang-calang bulan. Dia bukan bulan biasa-biasa. Apa makna Zulhijjah? Dalam bahasa Arab, Zu maknanya yang empunya, makna tuan punya. Hijjah maknanya haji. Dia dari segi susunan bulan-bulan dalam Islam, dia duduk paling hujung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi dia bulan paling bongsu, dan bulan ini adalah bulan yang empunya haji. Sebab itu kemuliaan bulan Zulhijjah ini jarang diangkat ke permukaan. Biasanya kita mengenali bulan Ramadan, bulan Muharram. Para ulama mengatakan bahawa ia diiktiraf sebagai salah satu bulan yang mulia juga. Bulan Muharram dia jadi mulia kerana ada 10 Muharram, ada Ashura, yang mana Ashura ini banyak peristiwa sejarah berlaku semasa 10 Muharram. Kalau Ramadan dia jadi mulia kerana ada Lailatul Qadar yang bermula antara 21 hingga 30 Ramadan. Namun Zulhijjah dia juga tidak kurang hebatnya. Dia jadi mulia kerana bermula 9 sampai 13 Zulhijjah seluruh umat Islam sedang melaksanakan dua ibadah, iaitu haji dan juga korban.
Sebab itu para ulama mengatakan bulan Zulhijjah ini tidak ada bulan boleh lawan dia, sebab semua kebaikan ibadah ada pada Zulhijjah. Ramadan dia hanya ada puasa saja, tetapi Zulhijjah dia ada puasa sunat yang sangat digalakkan, dan dia ada pula ibadat haji, dan haji tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan bahawa Zulhijjah ini keutamaannya terletak pada 10 hari yang pertama. Bermula kiraan kita pada malam ini. Dia 10 hari pertama ini adalah masa, timeline, time frame yang begitu hebat sekali. Sebagaimana hadis panjang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami, yani ayyamal 'ashri." Tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qal wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Bila Nabi sebut tidak ada amal soleh yang lebih Allah cinta melainkan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lantas para sahabat agak keheranan. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Bukankah jihad itu ibadah yang hebat? Takkanlah amalan 10 Zulhijjah ini lebih hebat daripada jihad fisabilillah?" Kata Nabi, jihad pun tak boleh challenge dengan kehebatan 10 Zulhijjah yang pertama ini, kecuali illa, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan harta dan nyawa mereka dan dia tidak kembali lagi, maknanya dia telah mati syahid. Itu barulah lebih lagi kedudukannya daripada amalan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Ini dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Jumhur para ulama tafsir, iaitu mufassirin, khususnya dari kalangan salafus salih, contohnya Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Duhaq, Qatadah, Muqatil dan beberapa orang lain, semua sepakat bahawa yang dimaksudkan oleh Allah dengan walayalin ashrin, demi malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kalau ada orang mengatakan yang disebut walayalin ashrin itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu tidak diterima oleh para ulama tafsir salafus salih. Ini boleh rujuk dalam kitab Zadul Masir. Tafsiran ini juga dikuatkan dengan satu hadis, innal ashra ashrul adha wal watru yaumu arafata wasyaf'a yaumun nahri. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan 10 hari itu adalah 10 hari yang ada Idul Adha, dan yang ganjil itu adalah hari Arafah. Sedangkan yang genap itu adalah hari penyembelihan korban. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wal layalil ashrul awakhiru min ramadana afdalu min layalil ashri Zulhijjati. Malam 10 Ramadan itu lebih afdal daripada malam 10 awal Zulhijjah. Tetapi ayamu ashri Zulhijjah afdalu min ayamil ashri min Ramadan. Tetapi 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari akhir Ramadan. Perbezaannya hari dan juga malam. Ramadan champion sebab dia ada malam. Zulhijjah dia terror sebab ada siang. Apa sebab? Wa fiha yaumu arafata wa yaumun nahri wa yaumu tarwiyati. Kerana pada bulan Zulhijjah, kata ulama, dia ada hari Arafah, dia ada hari korban, hari penyembelihan, dan dia ada hari tarwiyah. Apa makna hari tarwiyah? Kata Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pada malam hari tarwiyah, Nabi Ibrahim AS dia telah bermimpi untuk sembelih Nabi Ismail. Malam tarwiyah itu,
Jadi seharianlah baginda berfikir, duduk seorang, dia tertanya-tanya, bertanya-tanya, adakah perintah ini daripada Allah atau sekadar mainan daripada syaitan? Jadi perbuatan dia bertanya-tanya, tertanya-tanya, diistilahkan dengan bahasa yurawi. Dan oleh sebab itulah dinamakan hari Tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, kalau orang pergi ke Mekah, dia 9, 8 tu dia panggil sebagai hari Tarwiyah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pada 8 Zulhijjah, jemaah haji dia menuju ke Mina untuk bermalam, dan keesokan harinya dia akan menuju ke Arafah. Kalau ini dululah, kalau sekarang ni jemaah kita terus saja pergi ke Arafah teruslah, daripada hotel atau maktab masing-masing di Mekah, mereka terus menuju ke Arafah terus. Kalau dulu mereka 8 Zulhijjah, 9 kita ada di Arafah, 8 itu mereka pergi ke Mina dulu. Jadi ketika di Mina, biasanya jemaah akan siapkan air sebagai bekalan untuk nak dibawa berwukuf di Arafah nanti. Maka menyiapkan air ini diistilahkan sebagai yatarawawna. Itu dipanggil sebagai hari Tarwiyah. Ini orang yang belum pernah pergi haji, payah sikit kita nak explain. Tapi kalau orang yang dah pernah buat haji, sebut hari Tarwiyah, dia pun faham lah. Maknanya 8 Zulhijjah, sehari sebelum kita buat haji. Juga hari yang orang sibuk lah kalau di Mekah 8 Zulhijjah ini, ya. Maka saudara-saudari sekalian, disebabkan Allah Ta'ala muliakan bulan Zulhijjah ini, maka tidak boleh tidak, kita sebagai hambanya yang taat mesti memuliakan juga bulan Zulhijjah. Soalnya bagaimana? Baik, senang saja. Pertama sekali, berpuasa. Berpuasa adalah manifestasi meraihkan bulan Zulhijjah. Disunahkan kita berpuasa bermula daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Mana hari esok dah boleh mula berpuasa, daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Sekarang ni pun mungkin kita tak banyak sangat sibuk benda-benda lain. Ada setengah negeri pun masih lagi belum dapat dibuka secara normal lagi, perniagaan kedai makan dan sebagainya lagi. Maka mungkin Allah nak memberi kita peluang sekali seumur hidup puasa Zulhijjah. Mungkin tak pernah buat pun sebelum daripada ini. Tentang puasa Zulhijjah ini, Hunaidah bin Khalid, dia mendengar cerita daripada isterinya, yang mana isterinya mendengar cerita ini daripada isteri-isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para isteri Nabi bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayamin min kulli syahrin awwal tsnaini min asy-syahri wal khamis. Nabi biasa berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi juga biasa berpuasa pada hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Dan kemudian Nabi suka berpuasa 3 hari setiap bulan. Ayamul Bid kita panggil, 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini tak termasuk puasa Isnin Khamis yang sering Nabi kita lakukan. Jadi ini yang pertama, berpuasalah kita untuk manifestasi memuliakan bulan Zulhijjah ini. Yang kedua, kata para ulama, yang digalakkan untuk kita buat atau kita lakukan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah berzikir. Berzikir. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumatin. Ini surah Al-Hajj ayat 28. Kalau kita merujuk kepada tafsir, misalnya kata Ibn Abbas, ayyamin ma'lumatin itu maknanya hari-hari yang telah ditentukan, iaitu pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi memang ada ayat khusus 10 hari pertama Zulhijjah dituntut kita ini banyakkan berzikir. Persoalan, zikir apa yang nak dibacakan?
Zikir banyak zikir, tapi kalau rujuk kepada ketentuan dalil, zikir yang diutamakan pada 10 hari pertama Zulhijjah adalah takbir, tahlil, tahmid. Takbir maknanya Allahu Akbar, tahlil maknanya la ilaha illallah, tahmid maknanya alhamdulillah. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kata Nabi, tidak ada satu hari pun di mana amal soleh pada waktu itu lebih mulia di sisi Allah dan lebih disukai oleh Allah lebih daripada 10 hari ini, iaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka banyakkanlah mengucapkan tahlil, takbir dan juga tahmid pada hari-hari tersebut. Dan berzikir ini tidak mesti kita hanya laksanakannya itu di masjid. Misalnya bagi negeri yang telah mula membenarkan untuk jemaah datang ke masjid beribadah, itu tak ada masalah lah. Tapi tidak mesti zikir itu hanya di masjid. Mungkin ada setengah negeri masih lagi belum dapat ke masjid. Digalakkan membaca zikir ini, sama ada tahlil, takbir ataupun tahmid, di mana-mana saja, di luar rumah, termasuk di pasar. Sebab itu, kalau kita nanti dah masuk bulan Zulhijjah ini, sambil-sambil beratur nak ambil vaksin misalnya, atau sambil-sambil beratur nak masuk supermarket tunggu giliran nombor misalnya, sambil-sambil kita duduk menunggu, itu juga digalakkan untuk membaca zikir-zikir ini. Sebab itu salafus salih, mereka sepanjang awal Zulhijjah ini, mereka akan kerap berzikir. Ada satu riwayat disebutkan, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Disebutkan bahawa Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka akan sentiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan apa mereka buat? Mereka akan bertakbir di pasar-pasar dan orang pun akan ikut bertakbir kerana mendengar takbir dari mereka berdua. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kita sambil-sambil pergi ke supermarket, beli barang, beratur, nak cucuk vaksin, apa sajalah selain daripada bukan mesti di masjid, maka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini syiar kita. Kata para sahabat, wa kana Ibnu Umar yukabbira bimina tilkal ayyama wa khalfa salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyami jami'a. Kata para sahabat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia suka bertakbir di Mina. Kemudian pada hari-hari itu, selepas daripada semayang, kemudian dia bertakbir sebelum tidur di atas katil. Kemudian dalam khemah dia pun dia selalu bertakbir atau membaca zikir. Kemudian di dalam majlis yang dia hadiri, termasuk juga wa mamshahu, ketika dia berada di jalan-jalan yang dia lalui, dia akan sentiasa berzikir. Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini bolehlah kita amalkan. Banyakkan berzikir. Jadi pertama tadi puasa, yang kedua adalah berzikir. Dan yang ketiga, kita digalakkan pada bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan ibadah korban. Korban ni manifestasi memuliakan bulan Zulhijjah, dan dia adalah syiar. Walaupun ada cadangan mengatakan boleh kita tak payah buat korban pada tahun ini, kita terus saja bantu saja orang yang susah. Tidak, ini syiar. Syiar dikekalkan, apatah lagi syiar ini matlamat pada gilirannya nanti nak memberi bantuan juga kepada orang yang memerlukan, iaitu disembelihkan korban, dan portion itu ada portion untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi ini prosesnya, bukannya kita sembelih untuk diri kita, tapi ada orang-orang susah yang juga akan dapat bahagian-bahagian tersebut. Jadi tidak ada masalah untuk meneruskan syiar ini. Hukum korban ini, kata para ulama, sunat muakkad alal kifayah.
Makna bagi orang yang ada kemampuan, sunat muakkad dia lakukan korban. Dan kalau dia tinggalkan, makruh. Bagi orang yang ada kemampuan, kalau dia tak buat korban, makruh hukumnya. Berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada sa'atan, ada kelebihan rezeki untuk nak buat korban, tapi dia sengaja tak nak buat korban, jangan dia dekat pun dengan tempat sembahyang kami, kata Nabi. Sebab itu, korban sunat muakkad apabila sudah ada 4 syarat. Pertama, Muslim. Yang kedua, baligh ataupun berakal. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, ada kemampuan. Dan kemampuan ini adalah memiliki lebihan belanja selepas ditolak nafkah dirinya dan nafkah orang-orang di bawah tanggungannya, merangkumi basic needs, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan ada 6 perkara sepanjang hari raya dan hari-hari tasyrik. Sebab itu kalau setelah dia tolak semua, dia ada balance. Balance tu pula cukup untuk dia nak melakukan korban, maka dia dikira mampu. Misalnya kita menawarkan korban package 300 lebih misalnya. Katalah dia ada balance selepas tolak semua, maka dia ada balance 700, 800, maka dia dikira memiliki lebihan. Kalau dia sengaja, maka dia dimakruhkan. Sebab itu dalam kitab Al-Iqna' disebutkan dimakruhkan meninggalkan korban ataupun ibadah korban bagi orang yang telah memiliki 4 syarat tadi. Muslim, berakal, merdeka dan ada kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemampuan, tak jadi masalah. Dia tak perlu korban. Dia menerima saja sembelihan korban itu di tempat-tempat sembelihan nanti. Sebab itu kepada saudara-saudari yang nak melaksanakan korban, mulai malam ini, ingat kita pesan, mulai malam ini jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ini tidak haram tetapi fadilatnya besar. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudha min sya'rihi wala adfarihi syai'an hatta yudhi." Bila masuk 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, dan jika di kalangan kamu ada yang nak melaksanakan korban, maka janganlah dia memotong rambutnya, janganlah dia memotong kukunya walau sedikit pun, sehinggalah hari penyembelihan korban. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkenaan dengan hadis ini adalah sedikit timbul perbahasan di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksudkan memotong kuku ini? Adakah kuku orang yang nak melakukan korban ataupun benda lain? Ini ada perbahasan di kalangan ulama. Dia hadis ini telah menimbulkan perbezaan pendapat. Ada ulama mengatakan bahawa Nabi larang potong kuku ni kepada orang yang berkorban, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Pendapat yang kedua pula mengatakan yang dilarang itu bukan memotong kuku ataupun rambut bagi orang yang berkorban ataupun al-mudahi, tetapi yang dilarang adalah kepada al-mudaha, haiwan korban itu sendiri. Tak dibenarkan kita potong kukunya ataupun bulu-bulunya. Ini ada pendapat lah. Kalau pendapat yang pertama ni lebih masyhur, pendapat yang ini yang kita amalkan daripada dahulu lagi, iaitu orang yang berkorban dilarang memotong kuku dan rambut sejak daripada awal bulan Zulhijjah sampailah dia selesai berkorban. Kalau raya ketiga nantilah baru dia boleh potong kuku. Namun ada sedikit perbezaan juga di kalangan para ulama tentang maksud ataupun implikasi daripada larangan ini. Ada yang mazhab yang mengharamkan terus, ada yang sekadar memakruhkan, dan ada yang mubah saja hukum mereka. Ada seorang ulama ahli hadis bermazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, dalam kitabnya yang masyhur Mirqatul Mafatih, dia menyimpulkan al-hasil an al-mas'alatil khilafiyah fal mustahabbu liman qasda an yudhi 'inda al-malik wa syafi'i an la yalhiqu sya'rihi wa la yaqlam zafrihi hatta yudhi fa in fa'ala kana makruha wa qala Abu Hanifah huwa mubah wa la yakrah wa la yastahab wa qala Ahmad bitahrimihi. Inti dalam hal ini ada sedikit perbezaan pendapat. Kata Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, sunat tidak potong rambut dan tidak buang kuku bagi orang yang nak buat korban sampailah selesai penyembelihan.
Bila dia memotong kuku atau rambutnya sebelum penyembelihan, maka dia dikira makruh. Contoh tuan-tuan nak buat korban hari raya pertama nanti, tiba esok lusa tengok kuku panjang sangat, potong. Jadi tak berdosa, makruh di sisi Maliki dan Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula berpendapat memotong kuku atau memotong rambut itu hanyalah mubah saja. Maknanya tidak makruh dipotong dan tidak sunat juga kalau tak dipotong. Ini pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau dalam pendapat Imam Ahmad itu agak keras. Imam Ahmad mengatakan bahawa haram untuk dipotong rambut-rambut start daripada 1 Zulhijjah. Jadi dia ada pendapat yang pelbagai. Namun saya berpandangan kalau perkara ini tengok kepada common sense lah. Common sense. Baik itu macam sekarang ni dah masuk Zulhijjah. Kalau petang tadi kita dah potong kuku siap, dah trim, misai apa semua, tak ada masalah. Jadi dalam masa nak menunggu hari raya ni taklah teruk sangat panjang kukunya itu. Tapi kalau memang kita dah terlepas pandang, malam ni dah masuk Zulhijjah, kuku kita pun dah agak lain macam. Jadi kalau esok lusa, kalau rasa perlu dipotong, potonglah. Nak simpan buat apa kuku? Kan orang kata, kenapa tak potong kuku? Sunat. Dah, perkara-perkara agama ni mesti ada unsur kebersihan, mesti ada unsur kecantikan. Tapi kalau kuku dah panjang sampai boleh kayuh perahu dia punya panjang, baik potong sajalah. Ini atas common sense sahaja. Sebab itu ada pendapat kedua di kalangan para ulama yang dimaksudkan sebagai dilarang memotong kuku itu adalah dilarang memotong bulu dan kuku haiwan korban. Bukannya kuku atau rambut orang yang ingin berkorban. Alasan mereka adalah bulu, kuku, kulit yang ada pada haiwan korban ini semuanya akan menjadi saksi pada hari akhirat nanti. Pendapat ini tidaklah popular di dalam kitab-kitab fiqh, terutamanya fiqh klasik. Bahkan Mula Ali Al-Qari menyebut dalam kitab Mirqatul Mafatih, ini adalah pendapat yang gharib. Sebab ada di kalangan ulama mengatakan Nabi pernah menyebut dalam hadis riwayat Tirmizi, la sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkorban, setiap helai bulu haiwan korban itu adalah kebaikan. Itu tak dapat dinafikan bahawa memang ada hadis-hadisnya. Pernah satu ketika Zaid bin Arqam bertanya kepada Nabi, qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhil adahi, ni apa sebab kita buat korban ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah nenek moyang kamu, iaitu Nabi Ibrahim. Zaid bin Arqam tanya lagi, malana minha, apa kami dapat? Sembelih-sembelih korban dapat apa ya Rasul? Ini Nabi jawab, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap bulunya itu ada satu kebaikan. Dia tanya lagi, fasuf, kalau bulu tu satu helai pula boleh dapat ya Rasul pahalanya? Nabi jawab, bikulli sya'ratin minas suf hasanatun, setiap pecahan bulu daripada bulu-bulu kambing itu semuanya dikira satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi semakin banyak bulu kambing itu atau lembu itu, makin berat dia punya kilogramnya, maka dia akan menyumbang juga kepada kelebihan kita di hari akhirat nanti. Semakin besar, semakin banyak bulu, semakin bagus. Ini kelebihan. Jadi atas sebab itu kata para ulama setengahnya yang dimasukkan jangan potong rambut, bulu ataupun kuku ni adalah pada haiwan. Tapi ini pendapat yang jarang-jarang diangkat ke permukaan. Bagi kita yang bermazhab umumnya negara kita Syafi'i ini, jadi kita tidak memotong kuku dan juga rambut. Kepada yang dah berdaftar untuk melakukan ibadah korban, tahniah kita ucapkan. Ini ibadah yang begitu rare sekali. Dia berlaku tidak tiap-tiap bulan, setahun sekali, hujung tahun. Dan kelebihannya pula begitu banyak sekali. Ada satu hadis panjang daripada Aisyah radhiyallahu anha, ma amilu ibn Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqatid dam. Tidak adalah amal ibadat yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah suka melainkan mengalirkan darah, iaitu sembelih korban. Jadi kalau air raya haji ni, amalan yang Allah paling suka sekali orang buat korban.
Bukanlah Allah tak pandang sembahyang raya kita. Tak. Bukanlah Allah tidak pandang kepada kita punya khutbah raya. Tak, pandang semua. Tapi yang paling Allah, amalan yang paling Allah suka adalah melakukan korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Kata Nabi, sesungguhnya haiwan korban itu nanti pada hari kiamat dia akan datang berjumpa balik kepada tuannya. Kalau dia ada tanduk, dia akan datang dengan tanduk-tanduknya sekali. Kalau dia jenis berkuku, dengan kuku-kukunya sekali. Kalau jenis haiwan berbulu, dia akan datang dengan bulu-bulunya sekali. Apa dia buat? Kata Nabi, mereka ini akan ambil tanduk, kuku, bulu ini, mereka akan letakkan di atas timbangan neraca Al-Mizan untuk nak memberatkan amalan kita. Kemudian kata Nabi, wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah di satu tempat yang tinggi sebelum dia jatuh ke atas bumi. Justru kata Nabi, fatibu biha nafsan, ikhlaskanlah hatimu ketika menjalankan ibadah korban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu bagi kita yang masih lagi ada belum lagi mendaftar untuk melakukan korban, ada lagi masa sedikit untuk kita nak melakukan ibadah korban ini. Dia yang penting ibadah korban ni dia adalah post factum kepada rangkaian-rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu tak dapat kita elakkan bahawa ada kaitan yang sangat rapat peristiwa korbannya Nabi Ibrahim, iaitu penyembelihan baginda kepada Nabi Ismail sebagai asas kepada pelaksanaan ibadah korban kita. Ini kita boleh rujuk dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Sebab itu kenapa diambil Nabi Ibrahim sebagai penyebab kepada peristiwa? Bukan Nabi Ibrahim, bukan korban saja, bahkan boleh dikatakan seluruh manasik dalam manasik haji itu diambil daripada rangkaian peristiwa yang pernah berlaku pada Nabi Ibrahim dan keluarga dia. Kita sa'i ke apa semua, itu semua rangkaian peristiwa-peristiwa pernah berlaku pada Nabi Ibrahim. Persoalannya, kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih? Saudara-saudari sekalian, Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang sangat dikagumi oleh Rasul SAW. Dan kalau kita tanya siapakah ikon Nabi dalam profession kenabian, jawapannya Nabi Ibrahim. Sebab itu kita semayang, sunat hukumnya kita menambahkan selawat juga kepada Nabi Ibrahim. Selepas kita selawat pada Nabi dalam tahiyat, boleh saja tak selawat pada Nabi Ibrahim, tidak salah, tak merosakkan sembahyang. Tapi Nabi suruh kalau kita nak cari kelebihan, bacalah juga selawat pada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni dia terkenal dalam sejarah sebagai seorang Nabi yang paling tinggi tahap pengorbanan dia. Dia paling memiliki kesanggupan berkorban luar biasa lagi. Luar biasa. Nabi kita pun begitu kagum kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia seorang, he's a model, exemplar, obedient. Dia begitu taat sekali dan dia never say no. Itu perangai Nabi Ibrahim. Never say no. Sebab itu kisah Nabi Ibrahim secara keseluruhannya, kisah Nabi Ibrahim dan juga keluarganya dalam Quran, Allah rekodkan dalam 25 surah dan ada 186 ayat. Kesanggupan mereka untuk berkorban ini begitu luar biasa sekali. Satu family. Sebab itu Allah Ta'ala sampai memuji keluarga ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin. Allah telah mengangkat dan memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran sebagai keluarga terhebat dari seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim paling banyak diuji dan dia paling memiliki tahap tinggi sanggup berkorban. Never say no. Never. Walaupun dia susah, tapi never say no. Ini perangai Nabi Ibrahim. Perangai ni kita sekarang dah makin payah lagi dah. Awak nak buat macam mana? Oh, tak boleh lah. Banyak alasan. Nabi Ibrahim never say no. Kalau kita tengok keteguhan tauhidnya ketika dicampakkan ke dalam api, Allah rekodkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Begitu teguh sekali jiwa dia.
Iaitu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebutkan bahawa baginda benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah ketika dia dicampakkan ke dalam api. Dan dia hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu saja. Ini perangai Nabi Ibrahim yang kita nak ambil pelajaran. Macam kita sekarang ini, kita tidaklah dicampak dalam api, tapi kita sedang dicampak di dalam pandemik ini. Dalam pandemik ini, dalam suasana virus ini, kita sedang berada di dalam kesusahan itu. Tapi bagaimanakah sikap kita ketika berada di dalam api pandemik ini? Nabi Ibrahim ketika dicampakkan, dia tidak gusar, tidak takut, tapi mulutnya hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan lafaz inilah juga yang diucapkan oleh para sahabat ketika sahabat-sahabat Nabi bertolak ke medan perang Badar Sughra. Ini ada disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka diberitahu oleh pembawa-pembawa berita bahawa kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Justru hendaklah kamu takut kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka berita itu, kata Allah, menjadikan mereka makin bertambah iman. Lalu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pengurus. Iaitu mereka serahkan kepada Allah segala urusan. Sebab itu ini yang pertama sekali adalah kita ini nak belajar daripada kisah Nabi Ibrahim. Dia ini never say no. Begitu juga Nabi Ibrahim ini, para ulama mengatakan bahawa dia tetap taat menjalankan perintah walaupun berada di dalam kesukaran. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menunaikannya. Surah Al-Baqarah ayat 124. Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan kalimat-kalimat yang dimaksudkan itu adalah 10 jenis kebersihan yang dikendaki oleh Allah supaya Nabi Ibrahim menjaga 10 kebersihan ini. Iaitu ada 10 kebersihan duduk pada bahagian kepala, 10 kebersihan, 5 duduk di kepala, 5 lagi duduk di bawah pusat. Iaitu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk sentiasa potong misai, trim misai, sentiasa berkumur, menghirup air ke dalam hidung, sentiasa gosok gigi, dan sentiasa sikat rambut. Dan 5 kebersihan pada badan, dia dikendaki sentiasa potong kuku, memotong bulu kemaluan, dia naklah berkhatan, kemudian mencabut bulu ketiak, dan mencuci bekas buang air kecil dan buang air besar. Bayangkanlah Nabi Ibrahim ketika menerima perintah ini, never say no. Never say no. Padahal zaman Nabi Ibrahim itu bukanlah zaman moden. Bahan perlu diingat, Nabi Ibrahim ini dia wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Umur dia 175 tahun. Dan dia berkhatan ketika Allah perintahkan dia berkhatan itu, zaman itu tak ada teknologi, mana ada biusnya, tak ada laser macam sekarang, tak ada. Dia berkhatan masa tu umurnya 80 tahun. Dalam hadis kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da 80 sanatan wa ikhtatana bil qadumi. Hadis Bukhari. Nabi Ibrahim berkhatan ketika usianya sudah mencapai 80 tahun. Dalam usia sebegitu diarahkan untuk khatan, yes boss, never say no. Walaupun dia dalam usia warga emas, dia entitled, berhak, by right, dia boleh minta untuk pengecualian. Boleh, apa masalahnya? Boleh minta pengecualian, warga emas. Tapi never say no. Klinik mana yang dia boleh lakukan khatan zaman itu? Tak ada. Maka apakah alat yang digunakan untuk berkhatan? Nabi kita bercerita, waqtatana bil qadumi. Nabi Ibrahim berkhatan menggunakan kapak.
usia 80 tahun, bersunat pakai kapak. Dalam kitab Taurat disebutkan Nabi Ibrahim khatan umur 99 tahun dan Nabi Ismail juga berkhatan usianya 13 tahun. Jadi inilah orang yang kita begitu kagum. Bukan kita sajalah. Nabi SAW sendiri begitu kagum kepada Nabi Ibrahim, luar biasa sekali ketaatan dia kepada Allah. Yang ketiga, kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada tolok bandingnya. Dia bersedia menyembelih anaknya hanya berdasarkan mimpi. Tuan-tuan sekalian, biasanya perintah Allah, wahyu ini, dia ada SOP dia. Dia ada protokol dia. Pernah sahabat Al-Haris bin Hisham radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahyu ni turun macam mana ya Rasulullah? Apa kaedah wahyu turun? Maka dijawab oleh Nabi, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kata Nabi, wahyu ini datang kepada saya dalam bentuk bunyi gemerincing loceng, dan ini adalah bentuk yang paling berat untuk saya, sehingga kan saya begitu susah sekali ketika menerima wahyu dalam bentuk ini. Tetapi saya faham apa yang nak disampaikan. Wa ahyanan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Dan terkadang malaikat ini dia datang dalam bentuk menyerupai laki-laki dan dia berbicara kepada saya dan saya faham apa yang dia ucapkan. Maka kata Aisyah, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Saya pernah tengok Nabi dapat wahyu pada hari musim sejuk. Saya pernah tengok, kata Aisyah. Tapi walaupun cuaca sejuk, saya tengok dahi baginda mengalir peluh. Jadi SOP turun wahyu biasanya dalam bentuk gemerincing loceng, dalam bentuk malaikat menyumpai laki-laki. Tapi dalam kes Nabi Ibrahim AS, dia menerima arahan untuk melakukan penyembelihan hanya dalam mimpi saja. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia cerita kepada anaknya, baru malam tadi abah bermimpi sembelih kamu, apa pendapat. Bayangkanlah, hanya dengan mimpi dia boleh lagi menjalankan titah perintah Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, Nabi Ibrahim ni yang kita kagum dia adalah keajaiban seruan haji yang baginda serukan kepada seluruh manusia sejak zaman berzaman. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Dan serulah Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ada yang menaiki unta, ada yang unta tu yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Bayangkan Nabi Ibrahim dititahkan oleh Allah untuk panggil seluruh manusia buat haji dalam keadaan dia tidak memiliki media sosial pada masa itu. Tak boleh nak viral, tak boleh nak buat iklan, tak boleh nak buat sponsor advertisement, tak ada apa yang dia boleh buat. Tapi dia never say no, dia tetap saja jalankan segala titah perintah Allah. Begitu juga yang terakhir, Nabi Ibrahim AS yang kita boleh ambil pelajaran daripada dia adalah berkat daripada dia taat kepada Allah, never say no, Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadhallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125.
iaitu kekasih dalam bahasa Arab disebut khullah. Khullah ni darjat yang tinggi di dalam bab kecintaan, sebab dia dah macam bercampur. Nabi SAW sendiri mengatakan, innallaha ittakhazni khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya ada yang bercita-cita dan berhajat untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, masih lagi ada masa. Dalam minggu ni masih lagi boleh kita santuni dan kita terima. Jadi sebarang maklumat boleh saja kita melayari laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun gemari dan juga ikuti page Facebook Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ada maklumat-maklumat yang kita telah masukkan di dalam page dan juga laman web tersebut untuk kita dapat info terkini berkenaan pelaksanaan ibadah korban. Bukan sekadar di luar negara, di dalam negara pun masih lagi ada, insya-Allah. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama' war rakha wa fadha bihamdika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'na kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassanna bizil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa saril bidal muslimina hadzal waba wa qina syarridda wa najjina min jami'in alwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mendulang pahala dalam 10 Zulhijjah yang pertama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.